billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat sejahtera, solat subuh berjemaah dan terus menonton kita pada hari ini bagi membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan hilang semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apa benda yang hilang? Dan apa yang Allah gantikan selepas berlakunya kehilangan tersebut? Para penonton sekalian, sudah semestinya di kalangan kita ada orang yang tersayang. Namun orang yang tersayang itu boleh jadi telah meninggalkan kita. Namun di sebalik kehilangan mereka itu, apa yang Allah nak gantikan kepada kita, kita akan kupas pada hari ini. Kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana terus bersama dengan kita. Kita doakan Ustaz terus sihat untuk memberikan ilmu dan yang bermanfaat kepada kita untuk kehidupan kita seterusnya. Baik, Ustaz, tajuk kita yang cukup menarik pada hari ini, iaitu berkaitan dengan hilang semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tetamu kita adalah tetamu yang cukup istimewa pada hari ini. Para penonton mesti nak tahu kan siapa tetamu kita. Kena terus kekal bersama kita sehingga ke akhir rancangan. Tapi sebelum tu, para penonton boleh buka Facebook, terus tekan butang like, tekan butang share. Ya, mudah-mudahan ramai lagi yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik Ustaz. Ni orang kata kita ni dah tak lama lagi nak raya ni Ustaz. Ni sebut pula tentang hilang semua ni. Aduh, dia pagi-pagi dah touching. Mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Fadil Dai Aiman, yang dihormati rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita. Baik tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni disebutkan dalam hadis aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Dalam kehidupan kita ni, hiduplah kok mana pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka mayyit, pasti kamu akan bertemu dengan kematian ataupun kehilangan. Dan kehilangan ni bukanlah satu bentuk benda yang memerlukan pada keizinan kita. Kan, kucing kita mati, bukan malaikat mai tanya, Aiman, nak cabut nyawa kucing tau, tak kan. Dan dia mai tu Allah sebut dalam Quran, walan yuakhirallahu nafsan iza ajalha wallahu khabirum bima ta'malun. Kan, digunakan lam ni nafi muabbad, selama-lamanya tidak, untuk Allah nak menidakkan dalam bab nak lewat satu saat mati ke, awal satu saat ke, ataupun nak menidakkan. Malaikat Israel mai tengok-tengok, bagus lah budak ni kan, belum ni nampak uduh perangai, lo ni tiba-tiba nampak soleh malam ni kan, mayang buat tahajud, tak ada. Tengah semayang pun Allah akan cabut nyawa ketika sampainya waktu dan ketika. Kan, tengok baru ni tu imam di Indonesia kan, tengah duduk semayang. Kalau kita ni Ustaz, alang-alang dah mai tu tunggulah bagi salat Assalamualaikum tu, baru cabut kan, nampaklah senonoh sikit kan. Tapi tidak, yang dikatakan hilang ni benda yang dalam kerahsiaan Allah, maka pasti saya dari Aiman dan tuan-tuan rakan-rakan penonton pasti merasai kehilangan, pernah merasai kehilangan ataupun bakal merasai kehilangan, sama ada kita kehilangan orang atau orang kehilangan kita. Jadi inilah konteks yang kita nak bincangkan dalam bentuk, mudah-mudahan berkat hari ini dah masuk 22 Ramadan dah kan, sedang tak sedang laju ni masa berjalan, tapi kita tak nak ini satu bentuk sebelum hilang tu kita nak manfaatkan di mana dulu kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita tuntaskan perbincangan, Allah memberikan payung rahmat dan kasih sayang Allah pada kita semua insya-Allah. Masya-Allah. Boleh jadi tahun lepas Ustaz, ya, kita beraya dengan keluarga tersayang, tapi pada tahun ini kita berkesorangan. Boleh jadi ini satu perkara yang cukup memberi kesan di dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Namun kasih sayang Allah tidak pernah pudar dalam kehidupan kita. Baik, sahabat kita di Facebook, Ustaz, boleh kita raikan? Kita bersama dengan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz Dai yang dihormati. Bagaimanakah cara untuk kita memaknai dengan lebih mendalam di mana kita jika kita kehilangan sesuatu, sebenarnya
kita tidak kehilangan apa-apa pun. Kerana semua yang kita miliki hanyalah pinjaman dan ujian daripadanya. Dan apakah sebaik-baik ucapan yang menggambarkan keredaan hati kita, agar bila kita hilang sesuatu kerana Allah SWT, jangan hilang Allah SWT kerana sesuatu. Juga apakah salah satu syarat untuk menjadi orang beriman itu ialah dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Mohon perkongsian daripada Ustaz. Tafadhal. Baik, ada beberapa pecahan soalan saya kira daripada soalan dilontarkan oleh Laila Dila Rosa kita ke Laila kita. Yang pertama adalah macam mana nak memaknai dengan lebih mendalam di mana jika ada kehilangan sesuatu sebenarnya kita tak ada apa-apa baik. Yang pertama kita faham macam ni. Dilahirkan kita ni Ustaz. Allah lahirkan kita dalam keadaan yang menciptakan kita dalam keadaan tak ada apa pun. Seorat benang pun tidak ada pada tubuh badan kita. Underwear tak ada. Kan? Keluar baby lo, dia siap dengan spender dah. Kan? Tak ada. Kan? Keluar dengan pampers, tak ada. Kan? Tidak ada satu pun walaupun sehelai benang tu tersangkut dengan kita. Kerana Allah menciptakan kita ini dalam keadaan yang orang kata, oh ni sehelai sepinggang. Ada juga. Ada sehelai di pinggang dia. Yang ni apa pun tak ada Ustaz. Kan? Orang panggil lanjir bulat Ustaz. Kan? Tak ada apa. Maka itulah hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Dilahirkan dalam keadaan yang kosong. Yang kita duk ada ni sekarang Ustaz, dari segi proses ilmu pun dapat sikit-sikit. Kita beranak-beranak Ustaz, benda pertama ilmu Allah ajak kepada kanak-kanak bayi tu apa dia? Ilmu menangis dulu. Keluar tak ada apa lah. Ingatkan kaki terkepit dengan pintu ke. Kan? Tak ada. Dia memang keluar tu fitrah dia. Secara normalnya dia akan riau. Sebab tu kalau tak riau, doktor tampak bungkuk lah nak bagi, nak tengok. Dia ni takut dia bisu ke, takut dia apa-apa ke. Tu fitrah kita. Lepas tu proses daripada keluar tu bila menangis, letak untuk bagi susu ibu. Kan? Dia reti hak tu dulu. Kemudian dia boleh berjalan lagi Ustaz? Tak boleh lagi. Tengok orang tak reti lagi. Sebab tu dilahirkan tu budak-budak tak nampak lagi. Kan? Sebab tu panca indera awal yang Allah bagi ni bukan mata pada kanak-kanak. Allah bagi apa dulu Ustaz? Telinga. Sebab tu kena azan. Sebab tu bila azan telinga, pi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan, kena apa tak cerdik lagi pi takbir raya. Kan, tak pernah azan. Kan, pi masjid pun jarang-jarang nampak muka, pi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak tengok, uish, raya dah buat apa ni. Kan? Nama kata apa? Allah bagi pada kita proses ilmu tu sendiri pun dia datang dalam bentuk yang berperingkat. Apatah lagi harta benda pemilikan yang ada pada kita. Nilai kasih sayang hubungan yang ada pada kita sudah pastilah daripada tak ada apa-apa. Maka asas yang pertamanya kita tahu kita ni tak ada apa-apa. Maka saat Allah mengambil balik itulah pinjaman yang Allah transitkan pada kita. Allah bagi kita anak, Allah ambil balik. Allah bagi kita pasangan, Allah ambil balik. Allah bagi pada kita harta benda, kemudian Allah ambil balik. Cara Allah mengambil balik ni sama ada kita meninggalkan dia atau dia tinggalkan kita. Sebab tu disebutkan dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat untuk meninggal. Ramai orang duk ingat dunia ni tempat tinggal tu yang dia pulun. Apa benda pun tak mau sayang untuk dikeluarkan. Sedangkan hakikat yang dikeluarkan adalah harta yang akan menjadi pemilikan kita selamanya. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia tanya apakah ucapan yang sebaik-baik ucapan. Disebutkan dalam satu hadis dari Imam Muslim, boleh tengok dalam kitab As-Sahih yang disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kedudukan hadis pada 918. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun disebut dengan kalimah istirja. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Dan ya Allah, berikanlah kami pahala kerana musibah dan tukarkanlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Maksudnya kita menyerahkan wala aklif li khairan minha. Kita menyerahkan balik. Kita tahu kata yang Allah bagi ni saya pinjam ke kita. Cuma daripada of course lah kita rasa sedih, rasa segala benda yang tak best. Kan, mana ada orang meninggal bini tiba-tiba duk gelak seorang-seorang, tu memang pi kuda dia tu. Kan, tidak pun tadi sarapan mungkin menggunakan ayam ketum ataupun cokorai ke apa kan. Tapi secara asas ni manusia ni akan merasai kesedihan, rasa kehilangan itu sendiri. Maka kalimah yang terbaik itu digunakan dengan kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka disebutkan juga Nabi kata melainkan Allah menukar baginya dengan keadaan yang lebih baik. Makna lebih baik ni Allah mungkin memberikan itu ustaz mana saya boleh dapat ada pasangan yang sebaik itu. Tidak. Mungkin Allah memberikan di luar daripada batasan pemikiran kita. Allah akan menggantikan daripada setiap kesusahan dan kehilangan yang kita miliki. Syarat dia adalah meredai dengan melepaskan daripada meratapi daripada pemergian yang Allah takdirkan kepada kita. Wallahu a'lam. Hanya letakkan pengharapan itu sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berlepas harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sesuatu itu penuh dengan hikmahnya, penuh dengan susunannya, penuh dengan aturannya. Baik, para penonton sekalian, kita nak teruskan lagi soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Johara Abu Bakar. Bagaimanakah cara untuk kita meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi ujian kehilangan insan tersayang dalam kehidupan baginda? Bolehkah kita meratapi saat kehilangan orang tersayang? Mohon pencerahan Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Johara Abu Bakar kita untuk dua soalan yang cukup baik. Sangat nampak biasa, tapi soalan inilah yang saya rasa yang kita perlukan kekuatan ini. Kerana siapa mana lagi teladan ataupun ikon yang kita nak ikut. Kan? Di saat orang dulu mengangkat Michael Jackson sebagai ikon, kan? Lala tengok in the end of the day dia memilih jalan yang dia pun tidak tahan dengan ujian yang diberikan kepada dia. Dunia populariti itu membuatkan dia rimah. Dia stres. Kan? Dia di antara orang yang memiliki di antara follower sampai ratusan juta, sampai dah mati ni pun masih ramai orang duk ikut dia punya perkembangan dia. Kan? Dah berbelas tahun dah. Tetapi seorang tokoh yang dah 1400 tahun meninggalkan kita ini tidak pernah berkhianat dan menidakkan hak yang Allah tetapkan dalam kehidupan, yakni baginda Nabi SAW. Dan sudah pastilah Nabi juga diuji. Maka sebab itulah kita belajar dalam pendidikan Islam zaman sekolah dulu, dia ada 5 ulul azmi. Kan? Di antara 5 ulul azmi itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut makna pada ulul azmi? Ulul azmi itu yang dikategorikan daripada kalangan rasul yang diberikan ujian yang paling tak relax. Paling tinggi, paling banyak, paling ganas-ganas lah, amat-amat dahsyat ni. Kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkecuali. Tengok bukti sudahlah, kalau di saat kita dah rasa ni kita lah yang paling diuji, kita lah yang terpaling-paling tu, tuan-tuan cuba unjurkan sedikit penglihatan kita, ingatan kita kepada apa yang diberikan ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan, rakan-rakan penonton dan saya yang bercakap ini. Di saat kita rasa ya Allah, mak saya meninggal ketika saya umur 13 tahun. Kita tengok ya Allah, teringin nak ada mak. Kita terlupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanpa seorang ayah yang berada di sisinya. Kerana ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya ayahanda Nabi ini ketika Nabi dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Baik, yang kedua, dilahirkan Nabi dalam keadaan juga tidak dibesarkan oleh ibu beliau sendiri. Kerana menjadi satu pembudayaan dalam orang Arab itu, mereka suka kepada orang-orang kampung yang menyusukan kerana nak kepada antibody yang kuat. Maka Nabi SAW diberikan ibu susu, 2-3 ibu susu yang berbeza. Cuma yang masyhur adalah Halimatus Sa'diyah. Sebelum tu ada seorang lagi daripada ibu susu, dan selepas tu juga ada satu lagi ibu susu. Pada umur 5 tahun Nabi baru nak merasai kasih sayang seorang ibu, berjumpa dengan Siti Aminah, dan tahun selepas itu Siti Aminah juga wafat, meninggalkan baginda Nabi SAW. Duduk dengan Tok Wan pun meninggal. Ada seorang Allah pertemukan dengan jodoh, yakni Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, juga meninggal dunia selepas itu. Duduk dengan pak saudara yang mendokong perjuangan Nabi SAW, yang menjadi mentor dalam perniagaan pada Nabi SAW, juga meninggal dunia. Daripada 7 anak yang dikurniakan kepada baginda Nabi SAW, 6 meninggal ketika Nabi hidup. Ustaz, saya rasa tak ada kesakitan yang lebih sakit melainkan anak meninggal melalui mak ayah. Daripada semua anak Nabi ni, 6 meninggal ketika Nabi hidup. Seorang saja yang meninggal selepas pada kewafatan Nabi adalah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Adapun yang lain semua, Sayyidina Ibrahim, riwayat menyebut pada tahun 89 Hijrah, Ibrahim meninggal dunia. Nabi menangis. Nabi duduk dalam majlis, dikhabarkan kata Ibrahim meninggal dunia. Nabi menangis. Dalam riwayat sebut sehinggakan teresa-esok. Nabi sedih sungguh-sungguh lah waktu tu, dan Nabi dah berumur 62 tahun, 61 tahun. Tiba-tiba anak anda yang paling kecil itu meninggal dunia. Sudah pastilah menjadi satu kesedihan yang luar biasa pada diri Nabi SAW. Maka sebab tu, apa yang Nabi buat? Ketika Nabi berhadapan dengan ujian dan masalah,
Yang pertama, Nabi akan banyak untuk rasionalkan diri. Nabi akan menenangkan diri. Sama ada Nabi beruzlah atau Nabi akan berehat. Tuan-tuan, ni satu poin kita rasa macam tak ada apa-apa tapi sangat penting. Berapa ramai dalam rumah tangga kita, suami isteri contohnya. Bila kita diuji dengan satu masalah, kita terus nak cuba nak settle down ketika tu. Maka akan berlaku perbalahan dalam keadaan emosi amarah yang sangat tinggi. Apa kata untuk selepas ni, kalau datang satu masalah, cuba kedua-dua cuba rasionalkan dulu. Tenang dulu. Tenang dulu. Kan, benda boleh bincang, buat apa nak gaduh. Yang dia kalau benda boleh gaduh, buat apa nak bincang. Payahlah entah. Bila desakan demi desakan, ketika tu amarah, nafsu kan membuat-buat ni. Amarah bertemu dengan amarah, maka sadaqallahul azim sekali jadi. Sebab tu Nabi didik kita ni, ambil masa tenang ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama. Dalam keadaan Nabi yang terketak-ketak balik, apa yang dibuat oleh Siti Khadijah? Tak ada dia tergegeh nak tanya terus, oh abang okey tak abang? Tak ada. Diselimutkan dan dipeluk, ditinggalkan sekejap. Nabi dah rasional, baru ditanya. Tuan-tuan, ni pengurusan masalah yang perlu kita belajar. Kan, problem solving yang perlu kita belajar, emosinya seninya macam mana. Dan saya pun pernah gagal dalam bab ni. Kadang-kadang kita teremosi, pasangan kita teremosi, maka di sini belajar balik. Ini yang Nabi SAW didik. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, tak apa, it's okay to say we are not okay. Kadang-kadang tak apa, kita penat berehat sekejap, beruzlah, ambil masa menyendiri sekejap, kan? Tapi jangan berhenti untuk kita berjuang. Tak apa, bapak kita tak okey sekejap, take your time, kan, dapatkan balik kekuatan and come back stronger insya-Allah. Nah, jangan kita berhenti je. Bila berhenti itu adalah orang yang putus asa. Orang putus asa ni bukan daripada sifat orang mukmin yang baik. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Nabi SAW juga diuji dengan Amul Husni, iaitu tahun kesedihan, dan akhirnya Nabi SAW bangkit dan dibawa menaiki Isra' dan Mi'raj. Soalan kedua kita akan jawab lagi. Kita jawab lagi. Para penonton nak tahu apa jawapannya? Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini. Yang tinggal mungkin kepingan-kepingan gambar yang kita gantung di dinding, yang tinggal hanya album-album gambar, dan yang tinggal hanyalah pakaian dan juga kain arwah yang masih lagi bersama dengan kita, yang kita pegang dan kita cium, kita bau, teringat akan kenangan bersama dengan mereka. Namun persoalannya, apa yang kita hadiahkan kepada mereka, sudah semestinya anak yang soleh tidak pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Baik, kita tertinggal satu soalan dari Ustaz, yang mana saat pemergian orang yang tercinta, pastinya kita akan merasakan sedih. Hatta Nabi pun sedih tadi Ustaz. Tetapi Ustaz, ada di kalangan mereka ni, waktu saya belajar di Jordan Ustaz, bila berlakunya kematian di hospital, saya duduk di hospital waktu tu, teman kawan saya dia dalam keadaan sakit Ustaz. Waktu bila doktor sahkan mati, mereka pecahkan pintu, mereka sepak, baling kursi dan sebagainya Ustaz, dan menangis ni, meratak ni macam orang tak ada Tuhan. Jadi apa pandangan Ustaz berkaitan dengan orang yang meratapi pemergian seseorang itu Ustaz? Baik, hukum meratapi kematian itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Meratapi kematian ini berdasarkan hadis dari Imam Muslim, kedudukan yang ke-67. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara pada manusia yang kedua-duanya adalah dari perbuatan orang kafir. Yang pertama adalah mencela keturunan. Yang kedua adalah meratap atas mayat. Meratapi cerita tadi lah, sampai peringkat dia tumbuk dinding, mencederakan diri sendiri. Dia ni koyak baju, berguling-guling, lebih daripada cerita Hindustan lagi kadang-kadang. Kan, jadi perbuatan-perbuatan meratapi, kadang menangis ni sampai memeluk mayat, menumbuk-numbuk mayat, dia pegang mayat, bangunlah, semua tu benda yang diharamkan oleh agama. Menangis ni tak apa Ustaz, memang kita manusia Ustaz, kita ni bukan robot kan. Kalau kita main game tak apalah, mati Ustaz dalam game kan, kena rayau lagi hidup balik kan. Tapi dalam kehidupan ini adalah saat terpisah di antara ruh dan jasad ni, yang pertama sakit, yang kedua adalah sedih. Maka di atas faktor itu, Islam tidak pernah melarang kita daripada untuk kita menangis ataupun merasa sedih daripada kehilangan tadi. Cuma yang menjadi salah adalah kita meratap dan over sangat.
Kadang kita tengok orang nampak, oh engkau ni macam melebih-lebih pula. Dan kita kena faham dari segi Nabi SAW sendiri pun menangis ketika mana perkhabaran dimaklumkan tentang kewafatan Siti Khadijah radhiyallahu anha, menangis Nabi sehingga kan digelarkan tahun itu adalah tahun kesedihan Nabi SAW. Sebelum Nabi diberikan anugerah perjalanan yang agung Isra wal Mi'raj, diturunkan 2 surah, di antaranya surah Wad-Duha dan juga surah Al-Insyirah. Allah pujuk Nabi ni, fa inna ma'al usri yusra. Dalam kepayahan kesusahan yang kamu tanggung ni, nescaya Allah akan angkat kepayahan kesusahan tadi, Allah akan bagi pelepasan dan jalan yang mudah. Maka sebab tu saya kata tadi, sedih ni mesti ada lah kan. Murung lah kalau meninggal, nampak relax. Nampak tengok suami bini meninggal tadi kan, petang dia duduk blaming snooker kan. Nampak macam pelik pula kan. Jadi itu adalah normal. Dan dalam segi meratap satu bab, berapa hari pula nak kena berkabung? Sunat 3 hari. Sunat 3 hari. Maksudnya kalau kita sebagai majikan contohnya, 3 hari tu bagi dia ruang untuk dia nak cool down sekejap, dia nak memori lama tu dia perlu untuk nak susun balik dan sebagainya. Dan adab pula bila kita jumpa dengan orang mengucapkan takziah ni pun, kalau lebih 3 hari jangan ucap dah. Sebab dia akan memori tu dia mai balik. Kalau dalam 3 hari tu okey jumpa dia, takziah nak atau pembagian anak atau pembagian suami ataupun ayah dan sebagainya. Tapi dah sebulan dah, jangan duk main ni. Kita pergi duk takziah nak ayah meninggal, macam mana orang meninggal? Kawan tu dah pasal-pasal duk kena fikir balik dah. Meninggal tu sedih kawan. Maka sebab tu adab diajarkan dalam Islam. Ada Abu Ziarah ini, ketika mana kita ziarah orang lebih daripada 3 hari itu, maka kalau boleh jangan duk tanya dah tu. Tanya benda lain pula. Macam mana lah ni, okey ke, sihat ke? Okey tak, lepas nak rasa macam tanya benda yang lain. Kalau positif. Tak tanya, kalau tak ada tanya benda apa, tanyalah siaran pokok lagi. Kan, tanyalah benda yang jangan menyakitkan orang. Sebab kadang-kadang kawan tu dah okey dah, kita pula pergi bawa balik memori. Pergi rumah dia buat sedih. Ingat ke arwah masuk rumah. Halau balik baru tahu kan. Kawan tu baru nak tenang balik, dia duk buat drama lebih sangat. Maka sebab tu Islam dia datang dengan dalam satu bentuk penyelesaian yang memberikan ketenangan dan harmoninya kepada semua pihak. Even Ustaz, orang sakit pun bukan semua boleh pergi ziarah. Orang yang sakit gigi, orang yang migraine, bukan boleh kita pergi tebiang pergi ziarah Ustaz. Selalunya kita pergi ziarah, orang sakit gigi tak disunatkan ziarah. Disebutlah kita ada Abu Ziarah. Maksudnya kalau kita pergi ziarah orang sakit gigi, jangan. Sebab orang sakit gigi ni dia punya satu, dia kena rehat. Ni dah pergi orang ziarah sakit gigi, duk tanya pula gigi mana sakit tu. Teroponglah mulut orang pula dah. Kan? Ubat makan tak gigi nombor berapa? Gigi sulung ke bongsu? Dah lah perasaan makan setalat tu kan. Jadi dalam bab-bab ni kita adab ni mendahului ilmu. Kita belajar tentang adab, insya-Allah hidup itu penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Bila kita sebut kehilangan ni Ustaz, engkau tak tahu, engkau tak rasa, engkau tak hadapi, engkau tak akan faham keadaan aku sekarang ini. Jadi sahabat kita Jura Azlin Sufyan ni dia nak tanya satu soalan Ustaz. Apakah kunci utama untuk meyakinkan diri atas segala qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala dan belajar mengikhlaskan atas segala kehilangan? Dan yang kedua, ungkapan yang paling tepat untuk diberikan kepada orang yang kehilangan segala-galanya, dan apakah hikmah setiap suatu kehilangan tersebut? Mohon pencerahan pada Ustaz. Okay, baik. Saya kira ada 3 soalan kan Ustaz. Yang pertama adalah kunci, yang kedua adalah ungkapan paling tepat, dan yang ketiga adalah hikmah. Yang pertama, apakah kunci utama bila diuji dengan ujian adalah qadar yang Allah bagi pada kita. Yang pertama adalah tak ada benda lain, sabar dan redha. Itu dah kunci yang paling asas, yang paling mutlak yang perlu ada kepada semua kita. Semua orang akan ada ujian Ustaz. Semua orang akan ada bentuk ujian ni berbeza-beza. Ada orang diberikan ujian tak dapat pasangan lagi. Itu ujian. Kan dia tengok orang, tengok kan tangan berselang-selang makan suap buka puasa. Kan dia selang sendiri lah nak buat macam mana. Itu ujian atas dia. Ada orang yang dah berkahwin diuji lama tak ada anak pun ujian. Ada orang dah dapat pasangan perangai macam hantu raya tak ada pasangan. Kerja dah mengamuk lebih daripada makan tebuan lagi. Kan? Ada orang yang mungkin diberikan semua dah okey dah, kesihatan pula dah. Ada orang yang kesihatan tak ada masalah, masa tak ada dengan keluarga. Ada orang masa okey dah, tak ada duit pula dah. Jadi semua orang ni ada dari segi mihna dan tribulasi dalam kehidupannya. Maka kunci daripada setiap permasalahan ni Allah bagi pada kita nak keluarkan kita punya inner strength itu, sabar ke tidak dengan ujian. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sabar dengan ujian Allah bagi ni, Allah akan tambah kebaikan kepada kamu, rahmat dan keberkatan kepada kamu. Yang kedua, sabar itu satu pasal. Yang kedua adalah redha. Orang yang sabar belum tentu boleh redha.
Tapi orang yang reda, insya-Allah dia akan membina kesabaran dalam kehidupan dia. Jadi kita juga berimanlah dengan Quran yang disebutkan dengan kullu man 'alaiha fan. Qadar kita menerima bahawasanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dalam surah Ar-Rahman. Allah kata apa? Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk dan benda ni akan binasa. Tak ada satu pun yang akan kekal. Maksudnya yang kita hilang tu adalah orang yang kita sayang. Dia sama aja, sama ada kita hilang dia atau dia hilang kita. Maka Allah takdirkan episod hari ini mungkin kita kehilangan dia. Maka adab kita sebagai hamba menerima dengan hati yang terbuka dan sabar dan redha. Dalam kesedihan it's okay, itu kerana kita manusia. Tapi bukan dengan kita meratap dan menidakkan sehingga kan kita mengeluarkan perkataan kenapa dia. Kita pula memperhatikan takdir Allah. Sedangkan itu adalah dalam iradah dan kekuasaan Allah untuk menentukan apa yang berlaku. Yang kedua, soalan berkaitan apakah sebaik-baik ucapan yang digunakan sama tadi kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ini kita dikembalikan balik kepada Allah sebab daripada Allah kita datang. Yang ketiga, soalan berkaitan hikmah. Apakah hikmah yang Allah aturkan dalam setiap kehilangan yang kita hadap ni? Dia kata kenapa sekarang, kenapa aku? Dia membangkitkan persoalan dengan tuan-tuan. Yang pertama, hikmah ni rahsia Allah. Rahsia. Memang benda yang kita tak tahu. Kenapa Allah bagi? Kenapa Allah datangkan ujian tu? Ada seorang sahabat saya dia bawa kereta, kemudian perjalanan dia terhalang ni dengan sebab kenderaan yang rosak. Berhenti tepi jalan dalam setengah jam, okey. Dia bawa kereta, dia duduk dalam tu, dah lah ni aku ada program terpaksa batal lah apa semua, dah setengah jam lewat kan. Sampai depan tu dia tengok ada kemalangan yang berlaku setengah jam awal daripada perjalanan tu. Maka mungkin Allah menyelamatkan daripada musibah yang besar dengan diberikan musibah yang kecil. Kalau ikut timeline perjalanan tu mungkin setengah jam tadi hang duduk kat tempat tu. Tetapi Allah menyelamatkan dengan memberikan sedikit musibah yang kecil. Maka sebab tu kata barang hikmah ni, kita sebagai manusia kadang-kadang kita nak jawapan tu segera. Sedangkan Allah menyusun hikmah ni diduduk di penghujung penceritaan tu. Baru kita nampak. Kan? Lepas tu seperti mana kan kalau kita tengok dalam perjalanan Nabi SAW, ketika Nabi diberikan ujian, pak saudara Nabi meninggal dunia, Siti Khadijah radhiyallahu anha pun wafat, bawa dakwah ke kota Taif, Bani Saqif pun tolak. Tapi apa hikmah dia? Allah memberikan Isra' wal Mi'raj. Mutlak daripada Isra' wal Mi'raj Allah bagi apa Ustaz? Salat kepada umat Nabi SAW. Maka dengan ujian yang ditanggung itu, dia akan ada, dia macam orang tarik arrow Ustaz. Kita perlu dapatkan momentum dulu. Momentum tu sakit tak Ustaz nak tarik? Sakit Ustaz. Kalau orang yang tak biasa, tama-tama main one finger ni, kan main thumb ni bagi thumb. Kalau three finger tak apa sakit sangat. Kalau thumb ni Ustaz, kita tarik ni sakit ni. Kalau orang yang tak biasa ni Ustaz, rasa nak tercabut ni. 20-30 pam pun rasa dah terpleok dah jari. Tapi nak melepaskan lagi tarikan kuat, lagi kuat momentum tu pergi. Maka sama dengan hukum, lagi banyak ujian, lagi hebatlah seorang manusia itu akan diberikan ketabahan dia. Sebab itu satu, trust the process. Ini bukan asnan, kan? Trust the process ni percaya tentang proses dan progres yang Allah nak bagi kepada kita. Itu adalah satu keperluan yang ada kepada kita semualah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan hikmah yang terbaik untuk kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda seorang tetamu istimewa yang dulu bukan beragama Islam, disebabkan ujian kehilangan ke semua ahli keluarganya, Allah hadiahkan kepadanya nikmat Islam. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Di sebalik ujian, pastinya ada sesuatu ganjaran dan hadiah yang Allah nak berikan kepada kita. Sebelum kita nak pergi kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, saksikan VT terlebih dahulu. Jujur, kalau saya boleh putarkan masa, saya tak nak semua ni berlaku kan. Mestilah, siapa pun nak. Tapi benda ni kita kena terima hakikat, kita kena redha dan ianya kita kena percaya dan terima bahawa ini semua adalah kuasa Tuhan.
Alhamdulillah, bersama dengan kita pada hari ini iaitu Muhammad Farhan Param Kunasegaran, yang mana dikenali sebagai Cikgu Param. Apa khabar cikgu? Ya, khabar baik Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah baik cikgu. Saya sangat gembira pada hari ini dapat bersama dengan cikgu, sebab bila saya duduk dengan Ustaz, saya ingat saya manis dah. Bila cikgu ada kat sini, cikgu lebih-lebih manis lagi pada hari ini. Baik, cikgu, mungkin sedikit sebelum kita nak ajukan soalan kepada cikgu, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu terlebih dahulu, sebab para penonton pun nak tahu juga siapa tetamu istimewa kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Ustaz. Nama penuh saya Muhammad Farhan Param bin Kunasegaran atau dikenali sebagai Cikgu Param, berusia 37 tahun dan sekarang berkhidmat di Pusat Darah Negara Malaysia sebagai penolong pegawai penerangan dan menetap di Ceras Kuala Lumpur. Dan cikgu juga selalu memberikan ilmu, mengajar kepada masyarakat-masyarakat di kawasan perumahan cikgu, dan cikgu ni sangat dikenali dengan orang yang suka membantu orang dalam keadaan kesusahan, kejiranan dan sebagainya. Dan sudah semestinya cikgu kalau dekat perumahan tu, cikgu lah seorang-seorangnya orang kata yang berbangsa India yang duduk di tengah-tengah di kalangan orang-orang Melayu di persekitaran tersebut. Dan bila mana kita lihat cikgu yang seorang happy go lucky, suka tolong orang dan sebagainya, tiba-tiba cikgu Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan satu ujian yang cukup besar, iaitu dengan ujian COVID, sehingga pemergian orang-orang yang tercinta, iaitu ibu, ayah dan juga abang yang cukup rapat dengan cikgu. Jadi ini satu momen yang cukup memberikan kesan kepada kita. Dan bila mana cikgu buka pintu, tengok mereka dah tak ada dah di dalam rumah. Jadi mungkin cikgu boleh cerita tak momen tersebut yang boleh memberikan inspirasi kepada kita? Satu keriangan yang berada di rumah itu, apakah galang gantinya di sebalik ujian tersebut cikgu? Ya Ustaz, semua ni sebenarnya berlaku pada Mei tahun 2021. Waktu tu negara kita sedang dilanda wabak COVID-19 dan saya dan keluarga juga tidak terkecuali lah. Dan saya sebenarnya positif COVID sebab waktu tu saya sedang menjalankan projek sedekah makanan, mengedarkan makanan kepada jiran-jiran tetangga, sebab saya memang lahir dan membesar dekat kawasan yang majoritinya jiran-jirannya adalah B40, penerima zakat, bantuan Baitul Mal dan sebagainya lah. Jadi waktu tu kita tahu bila negara dilanda COVID, ramai di antara kita yang kehilangan pekerjaan, yang ekonominya menurun kan, punca pendapatan pun ramai yang hilang dan sebagainya. Jadi waktu tu saya masih ingat mendiang ayah saya dan mendiang mak saya bagi tahu kat saya, dia kata kenapa takkan kita nak tengok je jiran-jiran kita semua dalam kesusahan disebabkan COVID ni. Tapi waktu tu saya cakap, mak, ayah, sekarang COVID jadi susah lah kalau nak keluar kan, takut kita pun terjangkit dan sebagainya kan. Tapi saya masih ingat lagi kata-kata mendiang ayah dengan mak saya. Dia kata kalau kita fikir takut, kita tak boleh nak bantu orang. Jadi kita kena bantu orang, itu yang penting, sebab membantu orang ni pahala. Jadi kita nak mengejar pahala kan. Jadi saya pun keluar waktu tu, saya mengedarkan makanan kepada jiran-jiran tetangga dan sebagainya. Dan secara kebetulan ada jiran tetangga juga yang dah positif COVID, tapi dia pun tak tahu dan saya tak tahu pada waktu itu. Dan saya positif COVID lah, dan saya dibawa ke pusat kuarantin dekat Serdang. Kemudian keesokan hari saya di pusat kuarantin, saya pengsan sebab oksigen saya menurun. Saya menurun, jadi waktu tu 24 jam saya dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh dan diberikan bantuan oksigen 24 jam. Tapi sepanjang hampir 10 hari saya dekat sana. Dan kemudian bila saya balik rumah, semua ahli keluarga positif COVID dan mereka semua telah ditempatkan di hospital lah. 3 hari selepas saya balik, mak saya ditidurkan dan meninggal. Kemudian seminggu selepas tu abang ditidurkan dan meninggal. Dan kemudian 2 minggu selepas tu ayah pula ditidurkan dan meninggal lah. Jadi saya adik-beradik 2 orang je. Jadi semua ahli keluarga telah meninggal dunia dan tinggallah saya sebatang kara. Masya Allah, ini satu ujian yang cukup memberikan kita satu hentakan. Ya, bayangkan orang yang kita cinta meninggal. Kalau kita kehilangan kereta, kehilangan rumah dan sebagainya, kita masih boleh terima. Tapi ini orang yang tersayang. Baik Ustaz, sejauh mana Ustaz mengenali Cikgu Param? Saya mengenali beliau adalah selepas daripada fasa kehilangan beliau lah, dalam satu majlis. Saya masih ingat tu majlis projek dana kita di bawah kendalian Cikgu Fadli Saleh, sahabat saya. Ketika itu Cikgu Fadli menceritakan lah, dia kata, Ustaz, this is Cikgu Param, and then saya kenal, tapi saya tengok dia fasih bahasa Melayu. Masih belum beragama Islam? Masih belum. Tapi waktu tu dia dah belajar untuk puasa, dia dah belajar untuk semua, maksudnya dari segi apa yang orang Islam ada ni,
Dia dah ada kecuali satu benda, taufik hidayah ketika tu. Dan ketika tu saya waktu kali pertama jumpa dia, saya kata dalam hati ni kata insya-Allah dia ni akan masuk Islam. Tak adalah saya abangkan dia beria-ria itu kan, cuma dalam hati dia malam tu memang saya dah ni insya-Allah dia akan masuk Islam. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Lepas daripada tu pun saya Cikgu Faram duduk di belakang, saya duduk dengan Cikgu Fadi depan. Saya kata saya tanyalah tentang Cikgu Faram apa semua yang Cikgu boleh cerita. And then saya dalam jauh di situ hati ni saya tahu mesti Cikgu Faram ni satu benda, dia memerlukan someone to talk. And then tempat untuk dia nak refresh balik kan, sebab kan kehilangan semua Ustaz, duduk dalam rumah tu lagi stres je nanti. Kan tengok bucu teringat mak, tengok sana nampak ayah, tengok ke atas nampak abang. Jadi diperlukan new environment. Jadi kat situlah yang saya mengajak Cikgu Faram, kata datanglah duduk dengan Kaya di Madat. Dan saya pun tidak pernah sebut pasal untuk you kena masuk Islam. No, tak ada. Pada saya pun bagi tahu kepada semua staf. Saya kata pastikan ini adalah keluarga saya. Saya kata, ni Cikgu Faram ni adalah keluarga saya. So kamu pastikan macam mana kamu layan saya sebagai majikan kamu dan keluarga kamu, layan dia juga sebagai keluarga. Jadi maknanya cikgu duduk di Madat. Duduk di Madat berbulan-bulan lah, alhamdulillah. Dia walaupun belum Islam, tapi dia hidup dengan budak-budak mengaji dan dia ajar pelajar-pelajar tahfiz kita bahasa Melayu. Bukannya ajak belajar Tamil ini. Tak ada. Bukan kita bukan bahasa Melayu ajar dan sebagainya. Jadi benda-benda macam itulah membuatkan Allahumma salli ala Muhammad, keharmonian tu kita. Islam tu agama yang sangat baik dan bukan sebab saya baik, saya sebagai perantara yang saya rasa ada loophole yang kita boleh isi, itu sahaja. Dan kita nak tahu juga apa momen-momen yang berlaku di Madat itu, kita simpan dulu. Tapi cikgu, sahabat kita ada tanya satu soalan yang mana Intan Zurina ni dia tanya, ya cikgu, saat cikgu bertubi-tubi diuji, masuk pintu, tengok bucu dan sebagainya, terbayang mendiang ibu dan ayah. Pernah Kak Cikgu bertanya, kenapa aku? Bukan orang lain. Orang lain kan ramai lagi. Kenapa aku yang diuji? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak. Okey Ustaz, dia macam ni. Sebenarnya saya nak buka pintu rumah pun sebenarnya mengambil masa lebih kurang 5 bulan. 5 bulan saya nak buka pintu rumah sebab saya pada awal kehilangan ketiga-tiga ahli keluarga saya yang tercinta ni, saya betul-betul rapuh. Saya betul-betul terduduk, tak tahu nak buat apa, tak ada hala tuju dan sebagainya. Jadi lepas 5 bulan saya buka pintu rumah dan saya kemudiannya saya macam bergenak air mata. Sebab bila saya masuk dalam rumah, saya lihat yang pakaian-pakaian semua bersepar, makanan bersepar, rumah tak terurus. Jadi saya rasa mereka pun waktu tu dah tak sihat. Jadi semua meninggalkan rumah dalam keadaan yang memang terburu-buru lah kan. Jadi rumah semua tak terurus. Jadi bila kita tengok soalan tadi, kenapa aku bukannya orang lain? Okey, kita kena faham Tuhan uji kita sebab dia sayang kita. Dia uji kita sebab sayang kita. Kalau dia tak sayang kita, dia tak akan berikan ujian. Dan dia tahu bila dia uji seseorang tu, individu tu pasti dia boleh hadap. Dan setiap ujian yang berlaku kepada manusia ni ada hikmah di sebaliknya. Jadi saya rasa itulah, saya tak pernah pun bertanya kenapa aku bukannya orang lain, sebab saya sangat percaya bahawa setiap insan yang diuji itu dia seorang yang tabah dan kuat. Sebab tu dia diberi ujian Ustaz. Masya Allah. Baik, Allah tidak akan melakukan sesuatu melainkan di sebaliknya ada hikmah. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut berkaitan dengan kisah Nabi SAW juga diuji seperti Cikgu Faram tadi, yang mana satu kejadian yang cukup luar biasa. Dan sudah semestinya orang yang duduk kiri dan kanan ni main peranan yang penting. Seperti mana Cikgu Faram ada kejiranan yang cukup luar biasa. Mungkin apa pandangan Ustaz tentang kejadian ini? Satu, kalau kita tak boleh mengubah takdir, tetapi kita boleh mengubah cara pandang satu-satu takdir. Macam saya melihat contohlah keadaan Cikgu Faram ketika tu, dan saya keep in touch lah. Mula sebelum saya bawa dia ke Madat, saya keep in touch dia sebab saya tahu ada peluang yang baik. Peluang yang baik. Alhamdulillah Madat beroperasi itu sendiri, kita dah mengislamkan saya rasa dalam tempoh 6 tahun ni lebih daripada 40 orang Ustaz. Dengan kita menyantuni dan memberikan peluang. Pada saya, everyone deserve a chance. Setiap manusia ni ada peluang. Jadi kat situlah saya nampak peluang pada Cikgu Faram yang saya boleh untuk cuba masuk. I lose nothing. Saya tak rugi apa-apa kalau dia tak masuk Islam pun, tapi I have everything kalau dia masuk Islam. Jadi kat situlah saya kerap tanya dia, message, keep in touch je, tanya Cikgu Faram sihat ke tak.
Kan tanya kadang lawak belum bodoh tu, tapi membuatkan kita keep in touch tu, membuatkan dia ada tempat untuk dia nak cerita apa yang dia sedang tanggung, apa yang dia sedang fikir. Saya pernah cakap ke saya, dia kata, Ustaz, pernah ada ketika yang rasa terlalu ni sampai peringkat rasa nak bunuh diri pun ada. Jadi kita tak mau that benda-benda tu kita akan ada penyesalan. Sebab saya, Ustaz, saya pernah tahun 2020 ada seorang yang bunuh diri depan saya. Allahu Akbar. Dia datang ke ofis saya sehari sebelum bunuh diri. Disebabkan saya sibuk tak sempat jumpa dia, maka dia memilih untuk bunuh diri. Memanglah saya tak bertanggungjawab apa, bukan sebab saya dia bunuh diri, tapi dia nak jumpa tu mungkin dengan izin Allah, kalaulah saya sempat jumpa dengan dia, mungkin saya bercakap satu dengan dia. Jadi daripada ujian tersebut membuatkan saya sangat aware. Kalau orang cakap tentang bunuh diri, I'm the one akan spend my time, spend my everything untuk saya. Saya pernah balik, Ustaz. Saya dah sampai KL. Saya balik ke Kedah hanya semata-mata nak bercakap dengan orang yang saya tak kenal pun, yang bercakap nak bunuh diri. Allah. Sebab pada saya pernah tengok, Ustaz. Saya pergi tu, polis belum sampai. Tu tergantung lagi ni. Ayat liak masih meleleh lagi. Cuma nampak. Jadi waktu tu saya rasa, okay, I'm not going to let this happen again and again. Dan sudah semestinya, cikgu, kalaulah tak ada orang yang datang untuk menemani cikgu, pasti ini akan berlaku. Dan cikgu, saya sangat tersentuh dengan akhlak kejiranan Cikgu Param. Mungkin cikgu boleh cerita sikit, saat cikgu rasa kehilangan, rasa kosong, apa yang kejiranan ini datang untuk memberikan bahu mereka? Soalan yang sangat bagus sebenarnya, Ustaz. Alhamdulillah, saya memang Allah adakan jiran-jiran yang sangat baik dan sangat prihatin, yang mereka anggap saya ni sebagai ahli keluarga mereka sendiri dah, anggap sebagai adik-beradik dan sebagainya. Sebab saya masih ingat waktu saya kehilangan ahli keluarga, jiran saya iaitu Pakcik Ahmad dan juga Cik Kiah, dia adalah orang pertama yang datang, yang berikan saya kata-kata semangat dan juga motivasi untuk saya terima dan redha di atas ujian yang saya terima ni. Dan mereka jugalah yang pada mulanya yang menyantuni saya, dan mereka beri saya makan minum, mereka tenangkan saya, mereka menjadi tempat untuk saya meluahkan segala sebab luka pilu yang saya hadapi pada ketika itu. Dan sama juga dengan jiran-jiran lain. Sebab saya sebenarnya, Ustaz, bila Ustaz kata tadi betul, dia sebenarnya macam 10 orang, 10 keluarga, dan antara tunya saya satu je keluarga yang India kan. Jadi memang saya sangat rapat dengan jiran-jiran saya. Saya sebenarnya tidur je dekat rumah saya, tapi sarapan pagi dekat rumah Makcik Soleha, makan tengah hari dekat rumah Pakcik Salim, makan malam dekat rumah Acik Salmiah. Masya Allah. Dan ahli keluarga saya pun dah tahu dah, dia takkan cari dah sebab dia tahu. Ni mereka tengok agaknya, Ustaz. Ya, mereka memang tengok, Ustaz. Dia dah tahu dah, ni saya keluar tiga, semua dah terpacat dah tu. Semua dah tengah tengok dah tu, Ustaz. Masya Allah, inilah yang mana kita melihatkan mungkin disebabkan akhlak mereka, Cikgu Param terpikat dengan Islam. Ya, betul. Sebab saya sebenarnya daripada kecil saya sebenarnya melihat akhlak dan juga budi bahasa orang Islam kita ni lain daripada lain. Dan walaupun pada waktu itu saya belum lagi berhijrah, tetapi saya sebenarnya belajar berpuasa dengan mereka, dan juga ahli keluarga saya juga, mendiang mak ayah juga, setiap kali bulan puasa macam sekarang kita tengah puasa, mereka selalu akan ingatkan, okey, dah pergi belum bazar Ramadan beli juadah? Sebab apa? Mereka akan minta saya beli juadah-juadah untuk berbuka dekat bazar Ramadan, dan minta saya edarkan kepada jiran-jiran yang waktu berpuasa. Bulan puasa? Ya, betul. Daripada kecil. Waktu saya kecil tu ayah yang buat, dan kemudian bila saya dah ada pendapatan sendiri, saya pula sambung. Jadi kadang-kadang bila dah macam ujung-ujung puasa macam tu kan, so mak ayah akan tanyalah, dah hantar belum? Jadi kita dah tahu dah. Jadi saya itu tugasan saya setiap kali bulan puasa, termasuk tahun ni. Masya Allah. Jadi ini satu perkara yang menarik, Ustaz, yang mana mungkin disebabkan akhlak kita yang baik itu menyebabkan mereka tak pernah paksa cikgu masuk Islam kan? Tak ada, langsung tak ada. Walaupun saya memang macam saya kata, saya memang mereka menyantuni saya, dan saya memang membesar bersama mereka, menghabiskan kebanyakan masa bersama mereka dan sebagainya, tapi langsung tak ada sekali pun mereka mengajak saya masuk Islam ke, atau mereka mengatakan mengenai keindahan agama Islam ke, atau mengajak saya bermaksa saya, langsung tak ada. Macam sebenarnya satu benda yang sebenarnya Ustaz Yaakob tertinggal tadi adalah waktu saya sampai sahaja di Madad, saya kata, Ustaz, saya nak syahadah. Lepas tu Ustaz Yaakob cakap dengan saya, dia kata, tak perlu, sekarang ni awak rehat dulu, awak tenangkan fikiran, sebab agama Islam ni bukan agama paksaan. Cantik cikgu. Kita nak simpan dulu cerita ni. Kenapa Ustaz tak bagi Cikgu Param terus syahadah? Kan senang kerja. Nak kena tunggu berbulan-bulan pula baru syahadah. Para penonton mesti tertanya-tanya. Para penonton, selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2020 Madat beli tanah ni. 2021 kita tambun. 2022 kita mulakan pembinaan yang pertama masjid. Dan alhamdulillah Ramadan 2023 kita siap binaan masjid untuk digunakan. Ya, siap. Tahun ni Ramadan kali kedua di Madat memang tak rilek. Jemaah dah melimpah ruah di luar masjid, atas, bawah, ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madat. Masjid mesra kanak-kanak, ada ruangan khas mainan bercermin ni, siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu dan bilik bacaan buat anak-anak yang datang di bawah geng budak masjid. Masjid khas untuk musafir, kapsul hotel dan 24 jam tuan-tuan boleh iktikaf dalam masjid. Takat nak ambil mandi wajib pun kita bagi tuan-tuan, tak tutup punya. Tandas 5 bintang siap features keselamatan. KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam belia ayam. So tuan-tuan please lah, jangan kedekut pi guna kasut hak paling cak ayam ni. Aduh tuan-tuan, tak ada feature keselamatan. Madat ada kasut anti slide. Tuan-tuan ni, tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz mahal, ni satu ni 200-300. Tak apa tuan-tuan. Di Madat kita siap, dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa clipper ni akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan. Van jenazah Madat selesa tahap tak relax. Takatlah kira alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain. Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta. Hanya 15,000 orang sumbang seorang 100. InsyaAllah selesai. Baju raya lebih 100 orang lah ni. Mahal tak relax. Pakai setahun sekali tuan-tuan. Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insya-Allah. Bagi yang menyumbang, jangan risau. Kita ada lebih daripada 90 e-book dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua. Hak tak menyumbang tu apa? Cara aci kita akan bagi juga. Mana yang tak mampu menyumbang, tak apa. Tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah. Hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madatcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaakob Isra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center Madat. Walaupun duit sebanyak gunung, sebesar lautan sekalipun, tidak mampu untuk mengembalikan orang yang tersayang. Sudah semestinya bila kita lihat kepada kisah Cikgu Param ini, ya, kita tak boleh nak buat apa. Dengan duit yang banyak pun kita tak boleh kembalikan mereka. Jadi mungkin apa yang kita boleh belajar daripada kisah Cikgu Param tadi, Ustaz? Baik, satu benda saya rasa semua manusia ada ujian yang berbeza-beza. Cuma sudut pandang mana kita nak ambil ruang dan hikmah daripada apa yang Allah bagi tadi, kan? Macam saya memandang itu adalah satu bentuk. Kalau tengok banyak yang alhamdulillah lah beberapa orang yang telah Allah izinkan saya Islamkan, saya tengok kat mana yang point loophole tadi. Sebab tu di Madat kita sediakan platform. Ni macam kita tengah buat kerjasama, kita buat kelas khas untuk LGBT, Ustaz. Jadi baru ni pun kita ada 2-3 kali perbincangan dengan geng-geng yang maknyah-maknyah yang sedang dah berhijrah. Majoriti mereka ni, Ustaz, dah potong terus pun ada. Allah. Dah memang dah. Hak tu saya tak boleh nak tolong. Tapi saya rasa ada banyak benda yang lain. Baru ni dia orang datang pun 30-40 orang. Saya ajak je sembahyang jemaah. Terkejut dia pun. Dia kata, Ustaz, selalunya orang tak nak sembahyang dengan kami, Ustaz. Kan? Dia kata, kami kenapa kita lekong kan? Buat aku stalat je kot, kan? Hampa ni ni lelaki, jadi kena, walaupun sejauh mana pun kamu dah modified, back to the endnya kamu adalah orang fitrahnya sebagai seorang lelaki. Alhamdulillah kita sedang merangka program yang kita akan buat. Himpunan maknyah ni kita akan buat program 3 hari 2 malam. Kita buat kerjasama dengan sahabat-sahabat daripada Tabligh untuk kita buat syllabus untuk betulkan balik. Kita ada kelas khas untuk mak rempit. Kita panggil geng-geng motor. Macam minggu lepas kita buat
geng subuh macam Jumaat, geng Arezek. Kan, geng Arezek ni baru lepas rempit sembahyang subuh di tempat kita. Masya-Allah. Dan kita boleh judge orang, Ustaz. Kita terus boleh judge orang, in the end kita tak untung apa-apa. Why not kita memberikan ruang dan peluang? Memanglah depa baru lepas rempit. Sepatutnya kata ustaz ada duk pergi support. Saya tak support mereka. Tetapi saya memberikan peluang untuk biarlah depa nak rempit tu, depa akan ada waktu cerdik ni dia akan berhenti. Cuma sampai bila kita nak terus rasa kita betul dia salah. Ya, dia sedang salah, kita belum tentu betul. Jadi kat situ yang kita membuka ruang seluas-luasnya, bukan takat yang hidup, yang mati pun ada sediakan peluang. Kita ada unit pengurusan cangkul. Kan? Jadi semampunya kita cuba menguruskan. Dan saya ingat lagi 2-3 hari, beberapa hari yang lepas pun kita hantar jenazah bukan Islam. Sebab dia keluarga asnaf dan tak ada kenderaan yang boleh urus dia. Sebenarnya pengurusan kita tak uruslah sebab itu melibatkan keagamaan. Adapun dari segi bantuan kita cuba bantu mana yang boleh. Pada saya kesantunan untuk kita menyantuni orang itu adalah hak yang kita kena bagi. Soal apa yang berlaku itu, konsekuensi selepas itu di luar kemampuan kita. Kita hanya menyampaikan mana yang kita boleh, insya-Allah. Duit yang kita ada sudah semestinya tidak dapat kembalikan orang yang kita cintai seperti ibu dan ayah. Tetapi dengan duit inilah dapat memberikan kegembiraan dan keseronokan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Jadi bagaimana Ustaz? Pada saya, tuan-tuan mungkin yang nak memanfaatkan sikit harta benda yang ada pada mereka ni, sekarang ni bakkan masjid sentiasa penuh lah. Kalau kita tengok semalam pun buka puasa Ustaz hampir 4,000 orang dalam satu masa. Buka puasa Ustaz, pening kita main mana-mana manusia kiriman Tuhan ni. Saya rasa lauk buat tak pernah cukup. Semalam Ustaz saya buka puasa, saya makan nasi kosong sebab lauk habis. Lauk kosong. Demi Allah ni, makan nasi, pinggan, nasi, kuah. Makan, lepas tu staff saya ambil gambar tu, kesiannya lah kat CEO kami kan. Saya kata tak apa, saya kata keutamaan kita adalah tetamu yang datang. Saya tak apa, saya memang duduk dekat madap pun dan saya tak kisah pun untuk bab makan ni kan. Dan saya tanya, lebih ke tak masak? Dia kata, Ustaz, hari-hari kami lebihkan. Daripada 300 kilo beras, sekarang sampai dah 300 lebih, 400 kilo, 300 kilo daging Ustaz sehari. Ayam ni tak berapa ribu ketui masak pun tak cukup. Jadi maksudnya kita tahu dari segi momentum orang ni, sepatutnya tempat-tempat lain mungkin semakin berkurang, kita semakin bertambah. Saya kata tu, saya tak beritahu kenapa tu alamat apa. Alamatnya baiklah. Kan orang semakin bertambah saban hari dalam penghujung Ramadan ni adalah Allah bagi kebaikan kepada kita. Kita rebutlah peluang. Jadi saya nak mengajak Allah sebab bila masjid dah penuh, khususnya pengajian pada hari Sabtu memang confirm akan penuh. Penuh ni sampai tahap booking untuk nak datang ke masjid Madat ni sampai tahun depan pun dah ada bas-bas yang nak datang ni. Jadi satu je pilihan yang ada, kita terpaksa besarkan dewan tambahan untuk masjid, dan dewan tu juga akan digunakan untuk stadium e-sport untuk anak-anak muda kita datang kalau mereka nak main game, tapi waktu solat mereka kena solat. Akan di dewan tu juga akan jadi sebagai tandas yang lebih mesra musafir lah. Sebab tandas kita sekarang ni terhad ada lebih kurang dalam 10 ke 12, main dengan 3,000 2,000 orang masuk Ustaz. Allahu Akbar. Tak terurus tandas tu kadang-kadang kan. Jadi kita terpaksa besar kalau boleh tandas tu kita akan buat sebesarnya lebih kurang 20-30 tempat mandi, tempat persalinan, dan di atasnya ada gym. Masjid nama dia, masjid dan gym untuk kita nak betulkan satu gaya hidup yang sihat lah. Jadi semua ni, dan kerja tu dah bermula pun, bukannya saya cerita tadi baru kita cadang, dah siap paling. Tuan-tuan tengok dalam gambar tadi, dan insya-Allah mungkin akan disiapkan dalam tempoh 5-6 bulan saja lagi. Kan, cuma satu je lah kekangan saya ni bukan anak Papa Megah Holding, mengah je Ustaz. Kan, jadi apa yang saya boleh usahakan macam inilah, ulang-alik setiap hari. Memang ada kerja di Madat pun, kemudian setiap hari datang ke sini untuk war-warkan kepada tuan-tuan. Kan, saya tak dibayar pun, tak dapat gaji pun jadi dekat Madat ni. Jadi jurucakap ni memang saya request lah, kata tak apa, dia orang nak bayar pun saya tak apa, saya nak jadi jurucakap sekurang-kurangnya dan tumpang pahala. Jadi kita pekat usaha sama-sama. Kos untuk dalam minggu ni sebab sebelum raya ni saya kena clearkan bayaran sekitar dalam 300,000, total 1.5 juta, kesiapan bangunan sekitar 5 ke 6 juta. Tapi diperlukan sekarang adalah 300,000. 300,000 ni kita rasa macam banyak, tapi yang sedang menonton dekat FB ni 2,000 orang. Ni tengah 2,000 orang. Kan? Depan televisyen tak tahu ni ramai mana, maklum kiriman Tuhan duk tengah menerap, kan, tengah duk berguling depan TV, kan. Jadi apa sah kiranya saat kita ambil RM100 daripada beli pulut dakap, daripada kita beli bini kuih raya semata-mata, kita sumbangkan sedikit untuk pembangunan dana tambahan dewan masjid ni. Kan, kalau siap ni tuan-tuan, berguling kita, banyak manfaat yang kita boleh buat untuk kebaikan. Dan tuan-tuan jangan risau, ada e-book yang kita akan bagi, no excuse ni tuan-tuan. Kita hilanglah apa benda pun dalam kehidupan kita, jangan tinggal hilang Allah.
Dalam ni kita ajak cara nak tayamum, cara nak semayang, cara nak berwuduk dan sebagainya, benda-benda yang kita rasa macam simple, tapi dengan knowledge ni saya rasa sangat memberikan manfaat dan kebaikan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak ada duit pun jangan risau. Tuan-tuan pergi dekat website, download je secara percuma. Tapi bantu saya boleh tak, saya nak mohon 2,000 orang yang sedang menonton ataupun maklum-maklum yang sedang bergolek depan TV tu, kan tak pegang telefon kan, boleh tak tolong sebarkan, tekan link, tekan butang share. Takatlah tak ada orang patah jari lagi tekan butang share. Jadi jomlah kita usahakan bersama, insya-Allah mudah-mudahan masuk syurga juga bersama. Hari ini dah 10 malam terakhir Ramadan, malam ni malam ke-23. Mana tahu dengan asbab sedekah kita hari ini Allah kurniakan Lailatul Qadar bersama dengan 1000 bulan kita sedekah dengan nilai tersebut. Jadi usaha sama-sama jom. Saya mengajak tuan-tuan, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita bersama. Baiklah, kita dah tamat di TV3, kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Kita nak sambung lagi cerita Cikgu Param. Macam mana dia duduk di Madat tu ya? Dan berapa lama dia ambil tempoh untuk memeluk Islam? Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita kembalikan ikon kita pada hari ini ataupun tetamu istimewa kita pada hari ini, Cikgu Param. Yang mana Cikgu tadi kita terberhenti sekejap lah Cikgu ya, saat Cikgu kehilangan orang yang tersayang dan kemudian bertemu dengan Ustaz Yaakob Yusra dan Cikgu dijemput untuk datang ke Madat. Dan waktu itu cikgu belum beragama Islam. Betul. Dan tiba-tiba bila cikgu bagi tahu dengan Ustaz, kata nak mengucap, Ustaz kata relax dulu. Mungkin cikgu boleh sambung cerita tadi cikgu. Terima kasih Ustaz. Kita pun tahu kan, kalau Ustaz Yaakob ni kita tahu dia punya tagline dia tak relax. Tapi waktu saya sampai tu, saya kata, Ustaz, saya nak syahadah esok. Lepas tu Ustaz tengok saya tabah-tabah. Dia kata tak apa, kanda rehat dulu, tenangkan fikiran, duduk sini, belajar dulu. Anggap Madat ni sebagai keluarga kanda. Allahu Akbar. Anggap Madat ni sebagai keluarga kanda. Jangan segan, jangan malu. Kita sediakan penginapan, kita sediakan makan minum package. Dia dah package kat situ. Dengan kita boleh belajar lagi untuk mengenali dan mendekati agama Islam dengan lebih rapat, dengan lebih dekat. Kita boleh duduk dengan anak-anak tahfiz dekat sana. Saya Ustaz, saya duduk sana, saya rasa saya langsung tak ada rasa malu atau segan untuk mengaku depan penonton Tanyalah Ustaz ni. Saya sebenarnya bila duduk situ, saya belajar mengaji, saya belajar solat, semua dengan anak-anak tahfiz. Belum mengucap? Belum lagi. Tapi saya dah belajar dulu. Tapi yang ajar saya tu anak-anak tahfiz. Saya masih ingat lagi nama anak-anak tahfiz yang mengajar saya. Seorang nama dia Amir, seorang nama dia Aidil, Arsyad dan sebagainya. Dia orang mengajar saya. Sebab saya rasa kadang-kadang kita segan, kita kata kita dah berusia ni, umur dah 30 lebih kan, macam mana kita nak belajar atau kita nak rendahkan diri kita untuk menuntut ilmu dengan orang yang usia jauh lebih muda daripada kita. Tapi waktu tu saya langsung tak ada perasaan tersebut sebab saya nak mendekati agama Islam. Saya nak mencari pahala, saya nak masuk ke syurga. Jadi saya belajar dengan mereka. Tak janggal cikgu Langsung rasa tak janggal. Saya malah rasa sangat gembira. Sebab tu saya berani bagi tahu dan langsung tak ada rasa segan atau malu nak bagi tahu yang saya memang mengenali agama Islam dan belajar mengenai agama Islam ni dengan anak-anak tahfiz Madat. Berapa hari diambil untuk belajar itu? Okey, keseluruhannya saya waktu tu dekat Madat tu lebih kurang 5 bulan. 5 bulan? Ya, betul, 5 bulan. 3 bulan yang pertama saya memang belajarlah dengan anak-anak tahfiz dan sebagainya. Kemudian baru saya jumpa balik Ustaz Yaakob. Saya macam buat rayuan dekat dia. Ustaz, saya dah tenang ni. Saya dah tenang ni. Ustaz tengok kan saya dah tenang. Saya dah boleh terima hakikat kehidupan saya. Dan saya dah belajar ni dengan anak-anak tahfiz. Ustaz, saya nak syahadah kali ni. Okey, waktu tu berbeza, berbanding reaksi muka Ustaz hari pertama dia jumpa saya dengan selepas 3 bulan tu reaksi muka dia berbeza. Waktu tu dia kata, okey, sekarang kanda boleh syahadah. Kenapa Ustaz? Kenapa nak kena tunggu sampai tempoh masa yang lama tu? Kan dia patah balik kan susah kita Ustaz. Okey, baik. Saya pengalaman Allah izinkan, saya rasa Cikgu Param ni adalah orang yang mungkin hampir yang ke-50 lah yang Allah izinkan saya bantu syahadahkan. Banyak yang saya tengok masuk ni atas dasar keterpaksaan. Sebab ni dia lagi cepat dia patah balik. So lebih baik saya biar dia mengenal betul tentang Islam. Sebab tu dia bawa dia, saya datang dia ke Madat. Saya bawa dia ke Madat itu untuk dia hidup dengan
budaya budak-budak tahfiz, budaya kami di Madat, dia uruskan jenazah, dia duk tengok kucing. Jadi dia hidupkan benda tu, kecintaan tu yang membuatkan hari ni saya rasa mungkin daripada kalangan kita ada yang pengetahuan dia Islam lebih baik daripada kita. Dia mendalami tentang kitab-kitab, pengajian, Al-Quran, hadis disebabkan datang dengan rasa cinta tu. Sebab tu, apa pun benda Ustaz, datang dengan cinta ni, dia akan lebih bawa kepada istiqamah tu. Sebab tu saya, bila kali kedua dia hasratkan, kali pertama dia tu, saya nampak, kali pertama tu dia datang lebih kepada Tak nampak ke Ustaz? Bukan tak nampak. Saya tak ada hak, tak ada hak lah Okey, untuk tu. okey. Cuma Nur cahaya kurang. Lepas tu dia kata kali pertama tu lebih kepada dia tengah stres gila. Okey. Dia just nak diverse lepas nak lepas. serabut. So saya tak nak benda tu berlaku. Nanti Islam yang dimiliki itu hanya disebabkan keterpaksaan tadi. Kan Allah sebut tidak ada paksaan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Saya tak nak dia datang terpaksa, sebab ketika tu dia tidak ada tempat bertaut. So Madat memberikan tautan itu menjadikan terpaksaan kepada dia. Tak tahu, saya kata, lepas tu benda pertama saya ingat dia sebut kata, cikgu ini adalah tempat cikgu. Keluarga cikgu. Saya panggil semua staf. Saya kata, dia tak ada waktu tu, saya kata panggil semua staf, saya kata pastikan kamu layan dia macam keluarga saya. Duduklah yang belajar tahfiz tu. Ya, semua yang dia boleh, dia welcoming untuk dia duduk di tempat tahfiz boleh, duduk kat tempat kucing boleh, duduk dekat masjid boleh, dia duduk dekat semua tempat tu dah betul. Orang kata dia ni dia macam All access. Uruskan jenazah tu Ustaz. Uruskan jenazah. Cangkul ingat lagi. Jadi, tapi the moment the second time saya masih ingat syahadah pada 9 hari September 2022 itu kita nampak keikhlasan dia, keseronokan, Kesediaan Ustaz. Meleleh air mata Ustaz. Saya meleleh air mata, dia meleleh air mata. Saya bawa dia pergi, saya kata cikgu, teman saya pergi khutbah hari ni. Okey. Bersaksikan ribuan yang ada ni. Cikgu bertanggungjawab di atas syahadah yang dilafazkan. Lepas syahadah dilafazkan tu cikgu, mungkin cikgu boleh cerita momen dengan ribuan manusia tadi. Dan kita ada melihat di Kaca TV yang mana cikgu menunaikan umrah selepas pada itu. Cikgu boleh ceritakan? Alhamdulillah. Sebenarnya momen 9 September 2022 tu sangat segar di ingatan saya sebab waktu tu solat Jumaat. Dan sebab Ustaz Yaakob ni dia memang dia punya idea dia punya fikiran tu berbeza dengan orang lain sebab tak pemilihan tarikh tu sendiri dan hari dia tarikh pun dah cantik 9 September supaya bagi dia sebab 99. Ya betul. Sebab bila kita masuk agama Islam ni kita dilahirkan semula kan. Kita dilahirkan semula. Jadi tarikh yang Ustaz pilih sebagai tarikh lahir saya sebagai untuk memeluk agama Islam tu pun satu tarikh yang ingat sampai bila-bila. Dan alhamdulillah dan dia jatuh pula pada hari Jumaat. Masya-Allah. Dia jatuh pula hari Jumaat. Jadi waktu tu Ustaz sampai ke khutbah dan saya sampai sana terlalu ramai dekat sana kan. Saya macam kenapa ramai sangat sebab dah cakap Ustaz sebelum tu. Ustaz, kita 2-3 orang je lah kan Ustaz kan. Ya tapi bila sampai sana solat Jumaat kan. Jadi semua di masjid mana Ustaz? Masjid Sungai Lalang. Masya-Allah. Kemudian cikgu? Kemudian bila sampai sana okey tak apalah tenang lagi kan kawan ni kata tak apa tenang kan. Okey kemudian saya ingatkan selalunya lepas solat Jumaat, jemaah ni kan dia dah akan balik kan. Okey dia akan balik rumah dan sebagainya. Tapi tak, semua masih tunggu, tak bergerak langsung. Ya. Sangat ajaib lah. Ya, jadi lagilah kita rasa macam alamak macam ada ni kan. Kita dah dengan nervous dan sebagainya tapi kawan saya kata tak apa tenang semuanya akan baik-baik. Jadi selepas saya disyahadakan alhamdulillah disyahadakan depan beribuan jemaah dekat sana dan kemudian yang saya sangat tersentuh tu pada waktu tu ramai ustaz-ustaz, ramai jemaah yang datang semua peluk saya, cium saya dan waktu tu bergenang air mata saya. Betul-betul bila kita memeluk agama Islam ni ustaz dia betul-betul seperti dilahirkan semula. Macam tadi ustaz kata bila seorang bayi tu lahir dia kena menangis kan, macam tu juga saya selepas saya syahadah saya menangis. Allahu Akbar. Dan cikgu boleh kongsikan sikit tak waktu cikgu pergi umrah lepas berapa lama cikgu? Alhamdulillah saya sebenarnya ditaja umrah oleh syarikat takaful AIA, Masya-Allah, oleh Asal Muhammad Group. Waktu tu mula-mula bila saya dapat terima tawaran mengajarkan umrah tu saya macam tak percaya. Sebab selama ni saya selalu mimpikan yang saya depan Kaabah kan. Tapi bila tiba-tiba je betul-betul dapat tawaran tu saya dah tak fikir panjang dan saya terus terima. Dan waktu tu saya mesej Ustaz izinkan saya nak pergi umrah, saya ditaja dan sebagainya. Ustaz orang pertama yang kata pergi je kan dia. Jangan fikir apa, pergi je. Semua urusan akan dimudahkan. Jadi saya pergi sana bersama lagi 11 orang sahabat lain. Ya betul. Itu kalau saya tengok balik gambar-gambar umrah ni rasa macam nak pergi esok nak pergi lagi balik. Ya sebab bila kita kat sana waktu saya ingat lagi bila sampai tu kita tawaf selamat datang tu, bila saya nampak je Kaabah belum keliling lagi, air mata dah berjurai dah. Allah. Saya dah tak boleh tahan sebab dah. Waktu tu air mata betul-betul dah berjurai dan setiap saat
Dan setiap masa dekat Mekah dan juga di Madinah tu, saya rasa adalah saat-saat yang paling tenang di dalam hidup saya. Yang paling bahagia, tak tahu macam mana nak gambarkan kegembiraan dan kebahagiaan tu, tapi saya rasa itu adalah saat yang saya rasa tak boleh lupakan sampai bila-bila. Mungkin ini pengertian hidayah, Ustaz. Yang mana kita tak boleh nak faham hidayah ni apa dia. Kita reti sebut je, Ustaz. Dia bila sebut tentang tu lah kata ketenangan ni Allah bagi ya. Semua manusia dalam dunia ni dia nak mencari ketenangan ni. Orang yang berduit, orang yang susah, orang yang tak ada duit pun sama je. Sebab tu sebut tengok kita pun ramah Allah kata benda-benda yang kita tak boleh beli Ustaz benda ni. Sebab tu bila saya sebut kali pertama, orang marah saya Ustaz. Orang kata Ustaz awak patutnya dia nak sebut syahadah Ustaz tibai dulu. Tibai dulu. Tapi saya yakin bukanlah saya atas ketika tu saya boleh istikharah Ustaz. Saya benda saya tak, saya kata saya kena bagi masa Cikgu Parab ni memahami Islam sebelum dia Islam. Betul, saya duduk, dia datangkan dia di situ, layan dia macam ahli keluarga, pastikan dia merasa inilah tempat. Tadi dia tanya saya, Ustaz nak balik rayanya, saya kata lupa ke kat mana tempat raya, tempat kampung, raya kampung. Kampung kamu. Betul, tadi saya cakap dengan dia, sebab saya kata we are always welcoming you to come here. Bila-bila? Ya, bila-bila. Saya selalu sebut, Cikgu Parang kalau datang Kedah tak datang Madai, you derhaka. Dia kata special saya pagi raya. Jadi sebab tu kata hidayah ni benda yang Masya Allah. Sebab tu kita pun kadang-kadang tuan-tuan perasan kita dah terlalu lama Islam kan. Dah terlalu lama Islam dah. Membuatkan normalisasi, kita tak rasa apa-apa. Saya pernah jumpa Ustaz, orang dia dapat panggilan pergi haji, dia tak pergi haji sebab dia kata dia tak bersedia. Sedih Ustaz. Berjuta orang menantikan momen nak pergi haji, dia dapat tak mau pergi sebab dia rasa dia takut sebab tak bersedia. Tuan-tuan, kalau nak menantikan kebersediaan, nescaya tidak akan ada waktu bersedia. Pergilah, kamu akan rasa ya, kita sebagai pendosa, saya sebagai pendosa, semua kita sebagai pendosa, tapi pergilah, momen tu takkan boleh. Saya ingat kali pertama saya tengok waktu saya belajar, saya belajar di Mesir, saya pergi backpacker, duit tak ada 1,500, beli tiket, pergi duit kosong dalam poket, dia tak ada duit, belanja langsung. Sampai di Mekah Ustaz, tengok Kaabah, ya Allah Rabbi, menangis Ustaz. Menangis, dia tak ada perkataan, boleh cakap ya Allah, kata inilah kebahagiaan yang tak boleh nak beli. Allah takdirkan Ustaz, walaupun pergi tak ada duit langsung Ustaz, tiba-tiba dalam tak ada duit tu orang kenal tu Ustaz, ni bukan saya Isra ke? Padahal waktu tu bukan orang kenal pun, tiba-tiba ada orang kenal waktu tu. Tak Ustaz kami punya tak ada mana tu. Bini pun tak apa kenal sangat kan. Abang kata cak ayam ni. Waktu tu tiba-tiba dia kata Ustaz, mutawif kami sangkut dekat Malaysia, pasport dia. Jadi jemaah dah sampai, mutawif tak ada. Ustaz boleh dah Ustaz tolong jadi mutawif. Saya kata saya ni kali pertama sampai, dia kata tak apa Ustaz, tolonglah kami. Ustaz ada pengetahuan. Automatik ada penginapan, ada makanan, ada semua termasuk duit belanja. Allah susun. The moment kita letakkan kepercayaan pada Allah. Saya daripada hari pertama Cikgu Parang sampai, saya letak dah sangka baik saya dengan Allah. Ya Allah, pasti satu masa dia akan mesej saya sendiri untuk dia masuk Islam dalam keadaan hati yang dah terbuka, bukan sebab keterpaksaan. Insya-Allah. Dan benda itulah yang 9 September tu, ketika mana tarikh, saya tengok, saya kata saya nak pastikan tarikh Islamnya Cikgu Parang ni dia akan ingat saya bila, saya akan ingat sampai bila-bila. Sebab saya kata saya dah, Allah izinkan dah Islamkan ramai orang. Tapi ada yang saya sedih juga sebab saya Islam kan, saya tak sempat follow up, tak sempat duduk dengan dia, so saya tak mau benda itu berlaku 9 lagi. hari bulan 9 2022. Betul Cikgu Betul. Tapi seorang anak yang baik ya pastinya datang daripada seorang bapa yang hebat. Tapi dengar kata ayah kepada cikgu merupakan seorang pengurus kebersihan, tapi melakukan satu kebaikan yang cukup luar biasa. Kita nak dengar kisah ini. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Para penonton yang dikasihi sekalian, kita kembali bersama dengan Cikgu Param dan Ustaz Yaakob Yusra. Ustaz, saya saja nyanyi lagu tu. Sebab apa? Saya cukup kagum dengan ayah kepada mendiang, ayah kepada Cikgu Param, yang mana ya, walaupun dia seorang petugas kebersihan, tetapi bermula dengan 3 nasi lemak,
ya sanggup untuk orang kata memikirkan kesusahan orang berbanding dengan kesusahan sendiri, dan disebabkan kebaikan ayah itulah menjadikan seorang anak yang berjaya pada hari ini. Cikgu boleh kongsikan? Ya, sebenarnya Ustaz tadi Ustaz dah mula nyanyi lagu tu pun saya dah sebab dah sebenarnya ni. Dah hilang kata-kata sebenarnya kan. Tapi tak apa. Dia sebenarnya mendiang ayah ni dia bekerja sebagai tukang sapu sampah dekat sebuah sekolah Tamil di Ceras lah. Dan sebenarnya saya aktif dalam melakukan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya ni sebab inspirasinya adalah mendiang ayah sendiri. Sebab ayah saya walaupun dia berpendapatan rendah dan kami juga orang kata membesarkan keluarga yang agak susah dan sebagainya dari kecil, tapi ayah sebenarnya selalu saja ingatkan saya dan abang semua untuk sentiasa melakukan kebaikan selagi mana kita mampu. Dan saya masih ingat pada waktu saya kecil tu, jiran saya waktu tu suami dia dah hilang pekerjaan dan dia tak ada duit nak makan. Dia tak ada duit nak makan dan waktu tu dia datang rumah saya dan dia kata, dia tanya dengan ayah saya, Cik Guna boleh tak nak pinjam RM6 nak beli makan tengah hari. RM6? Ya. Sedangkan pada waktu tu ayah saya tak gaji lagi. Saya masih ingat. Ayah tak gaji lagi. Jadi ayah macam serba salah. Macam mana nak bagi sebab waktu tu ayah ada dalam dompet dia pun ada RM10 je. Allah Akbar. Jadi mak saya panggil ayah saya masuk dapur. Mak saya cakap dengan bisik dengan ayah saya, kata tak apa, bagi je lah dulu. Mereka, kalau kita fikir kita susah, mereka lebih susah daripada kita. Itu berapa je tinggal je? Ya, tinggal lah baki RM4 kan. Okey, tak apa, bagilah RM6, baki ada RM4, tak apalah. Tapi nak dijadikan cerita, selepas kita beri duit kepada jiran tu RM6 untuk dia makan tengah hari, pada waktu malam pula ada saudara yang datang rumah kami, beli juadah makanan dan sebagainya, datang makan bersama kami. Wah, terus? Ya, sebab dia dah lama tak jumpa kami kan. Dia dah lama tak jumpa kami. Jadi dia kata tak apalah saja je. Datang, dia beli makanan, saya masih ingat. Dia beli makanan semua, air semua. Datang duduk makan dengan kami. Jadi sebab apa? Sebab walaupun kita ada RM10 dalam dompet, tapi kita kena percaya bahawa dalam RM10 tu ada rezeki orang lain. Jadi kalau kita percaya kepada benda tersebut, insya-Allah memang hidup kita akan dimurahkan rezeki, memang akan mewah rezeki kita sampai bila-bila. Jadi saya terinspirasi daripada situ dan ayah selalu sahaja bawa saya bersama dia untuk berikan makanan kepada jiran-jiran, untuk beri bantuan dan sebagainya. Saya akan ikut dia lah. Jadi saya pernah tanya ayah, kita pun keluarga susah kan? Ya. Kenapa nak kena tolong orang lain? Kan? Kita pun keluarga susah kan? Okey, ayah kata macam ni. Kamu kena faham bahawa bila kita melakukan kebaikan dan juga bila kita tolong orang lain, satu benda yang paling mahal dalam dunia ni yang kita dapat adalah kegembiraan di wajah mereka. Senyum? Ya, senyuman mereka tu. Jadi saya berpegang kepada kata-kata itu dan saya meneruskan kerja-kerja kebajikan saya dengan aktif dengan Pertubuhan Kebajikan Anak Kita dengan Cikgu Fali Saleh, dan juga saya juga setiausaha Persatuan Penduduk dekat kawasan saya, dan saya juga ada projek sedekah makanan. Sehingga sekarang juga? Ya, sehingga sekarang saya buat setiap bulan bersama sahabat-sahabat lain. Saya buat projek sedekah makanan di mana saya akan pergi ke rumah-rumah yang ada warga emas, ibu tunggal, anak yatim. Saya akan edarkan makanan kepada mereka. Dan selain itu pada hari Khamis ni, insya-Allah Khamis ni saya akan buat majlis buka puasa bersama warga emas dan asnaf seramai 70 orang dan bersama-sama sahabat lain lah. Saya akan anjurkanlah majlis buka puasa, dan semua ini adalah dia punya kesimpulannya adalah saya baru-baru ini telah diangkat untuk menerima anugerah Duta Perpaduan Negara. Wah, oleh Kementerian Perpaduan Negara dan KLSCI lah. Dan waktu tu menteri sampaikan, dan bila wartawan tanya saya apa perasaan bila menerima anugerah ini, saya kata satu je, sebenarnya anugerah ini saya abadikan kepada mendiang mak ayah dan abang saya. Sebab kalau mereka tak ada, saya tak sampai ke tahap ni. Sebab macam saya kata, walaupun waktu tu Covid, mereka suruh juga saya keluar rumah untuk membantu tanpa risau adakah kita akan jangkit atau tidak. Dan akhirnya berjangkit dan berlakunya. Dan mereka telah pergi selamat. Baik. Ustaz, 6 orang anak. Dan Ustaz sebut itu semua lelaki, Ustaz. Sudah semestinya peranan seorang ayah tu luar biasa dalam melahirkan anak-anak yang soleh. Bagaimana Ustaz? Kalau kita tengok dalam hidup ni, dia ada prinsip namanya Golden Rule. Golden Rule ni yang dibuat oleh ayahanda mendiang Cikgu Parang pun sama. Golden Rule ni kita buat macam mana kita nak orang layan kita layan orang dulu. Lepas tu saya dengan saya rasa lah, saya bukan seorang ayah yang terlalu baik dan juga bukanlah baik, tapi sentiasa cuba untuk jadi yang terbaik untuk anak-anak. Saya selalu kata dengan orang jangan pernah berkira. Alhamdulillah lah, anak-anak setiap kali bagi duit mesti akan habis. Bukan untuk dia makan, mesti orang lain makan. Saya seronok bila setiap kali dia balik cerita, dia kata, Walid, hari ni kawan adik yang tak ada duit, adik akan bagi duit dekat dia.
So pada saya kita nak meletakkan, sebab benda ni you have to train them. Kadang-kadang ya mungkin dia nampak apa kita buat sikit yang mungkin saya buat, kalau ada benda baik sikit tu mungkin sikit je, yang baik tu mungkin daripada keinginan dia nak buat tu. Siapa yang nak mendorong, kita mendorong. Kenapa mendiang ayah Cikgu Param nak benda kebaikan tu berlaku? Soal dia Ustaz bukan nilai RM6 itu, tapi soal memori RM6 yang diingati sampai hari ini. Allahu Akbar. RM6 tu Ustaz saya boleh bagi sekarang dekat dia. Tapi RM6 yang telah dikorbankan dulu oleh ayah dia tu tidak boleh siapa pun bayang, melainkan memori terpahat insya-Allah sampai ke mahsyar kelak. Allahu Akbar. Samalah kita. Soal RM6 mana yang tuan-tuan dan saya nak berusaha bagi sebagai manfaat orang ramai. Ini keluarga Cikgu Param. Yang mana saya teringat lagi mesej yang terakhir yang cikgu sebutkan daripada abangnya sendiri, nak ajak family day di Langkawi. Cikgu cerita sikit cikgu tentang family cikgu. Gambar ni sebenarnya sangat bermakna untuk saya. Tapi cikgu yang mana satu? Saya yang kurus nampak kiri kan, sebab dia nampak lama. Waktu tu nampaklah macam Shah Rukh Khan sikit Allahu kan. Akbar. Sekarang dah nampak macam abang kepada Shah Rukh Khan lah. Jadi yang sebelah kiri ujung tu saya, sebelah tu mak, di belakang tu ayah dan abang. Sebenarnya macam ni, keluarga saya ni dia jenis yang segan, jenis pemalu, tak suka ambil gambar. Okey. Jadi ini sahaja satu-satunya keping gambar yang beberapa tahun lepas yang diambil waktu saya muda, zaman muda remaja lagi, sekarang dah berusia lah kan. So waktu zaman muda remaja tu, ini je satu-satu keping yang saya abadikan sebagai kenangan sampai sekarang. Dan gambar ni sebenarnya mungkin bagi orang lain, alah apa ada sangat dengan gambar ni kan. Tapi bagi saya inilah gambar yang betul-betul setiap kali saya rindu mendiang mak, ayah dan abang dan juga ahli keluarga lain ke apa, saya akan lihat gambar ni. Sebab betul-betul mahal. Dia tak boleh dibayar dengan duit berjuta-juta pun tak sama. Dan mesej terakhir sebenarnya, saya sebenarnya waktu tu saya dah balik rumah dan saya masih ingat abang saya dia nak dibawa ke ICU untuk ditidurkan. Dan waktu tu saya dapat mesej daripada abang saya, kata dia nak dibawa untuk ditidurkan. Dan saya balas, tak apa bang, abang akan sembuh sepenuhnya dan abang akan kembali dan kita boleh jadi adik-beradik yang terbaik yang orang lain boleh banggakan lah kan. Berbaju putih belakang sana ya? Ya betul, berbaju putih di belakang sana kat tengah tu. Dan pada waktu tu abang kata, okey baik Dik, nanti bila abang dah balik kita akan pergi untuk bercuti lah dengan Langkawi, dengan bersama keluarga. Tapi itulah semuanya saya rasa sekadar berlalu pergi. Dan itulah kawan gaduh, kawan bermesra. Sebab memang kami dua orang je adik-beradik kan. Kami dua orang jadi memang sangat rapat. Dan sebenarnya waktu abang saya dekat ICU, dia tak tahu pun yang mak saya pun dekat ICU dengan ayah kat ICU. Mereka semua dalam satu ICU. Mereka tak tahu. Dan bila mak meninggal, ayah dengan abang tak tahu. Bila ayah meninggal, abang tak tahu. Semua dah ditidurkan. Cuma saya masih ingat lagi satu mesej daripada panggilan daripada ayah saya. Ayah saya telefon, waktu tu dia belum ditidurkan lah, mak dah meninggal. Ayah telefon, dia tanya keadaan mak. Dan saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak tahu nak cakap mana sebab dia pun tengah kritikal. Jadi saya tak tahu nak cakap. Saya cuma kata mak sihat. Saya terpaksa berbohong lah dekat dia pada waktu tu. Dan itulah. Cikgu juga merupakan anak manja kepada mak. Mungkin ada pesanan terakhir mak yang berikan kepada cikgu untuk berinspirasi sehingga sekarang. Mak selalu saja berpesan, sebab mak tahu saya rapat dengan sahabat-sahabat beragama Islam dan sebagainya. Mak selalu pesan satu je, walaupun kita ni berbeza agama, berbeza bangsa dan sebagainya, sentiasalah jaga akhlak, sentiasalah bantu sesiapa jua tanpa mengira agama dan kaum, dan cuba jadi sebaik mungkin sewaktu bersama-sama dengan orang lain. Jangan sekali menyakiti hati orang lain dan lakukanlah kebaikan sehingga ujung nyawa. Masya Allah, kita tak terkata dengan apa yang dilalui oleh Cikgu Param. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz. Baik, bila mana ada mak yang boleh memberi nasihat, tidak ada benda yang lebih mahal daripada itu Ustaz. Allah izinkan betul cikgu mendiang mak, at least ada perkataan yang sebegitu. Saya tak ada memori tu sebab arwah mak saya meninggal ketika saya kecil. Kehilangan ibu ni adalah satu bentuk kehilangan yang saya rasa paling besar lah dalam mana-mana hidup manusia. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan yang sedang menonton, tak kala tuan-tuan masih ada, saya Cikgu Param dah tak ada benda tu.
ambillah manfaat, balik buka puasa dengan dia. Tak rugi tuan ambil cuti awal untuk nak balik, ada suapan kita masuk dalam mulut mak kita, ayah kita, ada suapan dia masuk dalam mulut kita. Sebab the moment you hilang, you will lose everything dalam hidup you. Hilangnya cahaya lampu dalam rumah mereka itu, hilangnya satu doa yang penuh dengan keberkatan dalam hidup kita, Ustaz. InsyaAllah. Lepas tu saya mengajaklah, saya pun bukan seorang anak yang baik, tapi kita usaha sama-sama untuk jadi baik. Kalaulah Allah takdirkan mereka dah meninggal, sekarang buat yang terbaik. Kita dah baki lagi lebih kurang 8 hari, Ustaz. Tak banyak dah. Ramadan akan berlalu pergi. Maka biarlah kita menyeronokkan ibu dan ayah dengan kebaikan walaupun sikit yang kita usahakan hari ini. Jadi kita mungkin boleh hilang segalanya, tapi jangan pernah hilang Allah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Masya-Allah. Mungkin kita tak dapat buat bakti kepada mereka, berbuat baktilah kepada kawan-kawan, kepada kedua ibu bapa kita. Kita dah berakhir, Ustaz. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa azim sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, Ya Allah, ampunkan kedua-dua dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, Ya Allah, kami sebagai anak keizinkanlah dengan kesibukan masa kami. Ya Allah, kami dapat sempat balik berbuka puasa dengan mereka, beraya dengan mereka. Ya Allah, dan boleh mohon kemaafan kepada mereka dengan seikhlas hatinya. Ya Allah, kami takut kau akan kembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah sahabat kami, Cikgu Param, Dai Aiman dan semua rakan-rakan penonton yang sedang menonton. Ya Allah, angkatlah sekalian masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh kami semua. Ya Allah, dengan diberikan kekuatan dan ketabahan untuk kami menghadapinya. Ya Allah, Ya Allah, pada sahabat-sahabat kami belum masuk Islam, Ya Allah, kau jadikanlah kami sebagai akhlak yang baik untuk mendekatkan orang untuk mengenal Islam dengan baik. Ya Allah, cukuplah pergaduhan yang berlaku, cukuplah pecah belah yang berlaku, cukuplah segala bentuk mehnah dan tribulasi yang telah berlaku di atas muka bumi. Ya Allah, kau jadikan kami di antara orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum. Terima kasih kepada Ustaz Yaakob Yusra dan terima kasih kepada tetamu istimewa kita, Cikgu Param, dan kepada para penonton sekalian. Esok jangan lupa temu janji kita dalam topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan didik anak mengikut zaman, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra, ditemani oleh moderator Dai Fahmi. Para penonton, kita jumpa pada esok hari. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.